berkurung kepala, atau tunggu sehingga cukup bulan dan lahirkan seperti biasa. Tidak boleh gugurkan bayi yang cacat. Tidak boleh gugurkan bayi yang tidak sempurna. Yang boleh gugurkan bayi walaupun lepas pada tiup roh ialah menurut tabib yang dipercayai menyebabkan hilang nyawa ibu yang mengandung, baru dibolehkan. Kalau dia teruskan kandungan jadi 6 bulan, isteri ibu meninggal dunia. Hak tu je ada ulama kata boleh. Kalau setakat tak sempurna, scan kurang, kaki kudung ke apa, tak boleh. Awak kena terima. Berapa hari ni nak hidup, serah pada Allah Ta'ala. Jangan duk bunuh hak dalam kandungan. Nak hak comel-comel saja. Nak? Tak boleh. Soalan seterusnya. Tolong jelaskan kalau orang semayang atas kerusi, tapi bila dia rokok, dia ikut cara orang semayang berdiri. Semayang atas kerusi, dia semayang ni mula-mula bukan atas kerusi, semayang atas lantai. Nabi kata solli ko imam fa illam tastati' fa qa'ida. Semayang kena berdiri. Tidak ada kemampuan berdiri, fa qa'ida, baru boleh duduk. Duduk ni kalau kita buka kitab-kitab hadis, 3 jenis duduk. Duduk iftirash, duduk belunjuk kaki ke kiblat, orang sakit lah ni. Duduk bersila. Duduk atas kursi ni bila kita tak boleh duduk bawah. Tak boleh nak duduk bawah, boleh duduk atas kursi. Mana lagi? Sebab dia kaedahnya, apa yang Allah perlukan kepada kita ialah kadar kemampuan kita saja. Tak, orang boleh berdiri bongkok, berdiri bongkok. Boleh berdiri luruh, kena berdiri luruh. Tak boleh nak duduk bawah, kena duduk atas kursi, silakan. Nah, semayang dalam kereta, jam atas jambatan. Tak, kalau turun bawah langgar di lori. Kalau kita nak balik rumah habis waktu maghrib, ada wudu, boleh semayang. Asal tak boleh semayang isyarat-isyarat, lagi boleh turun bawah. Mereka semayang sunat, semua boleh dalam kereta. Semayang fardu lagi boleh turun bawah, kena semayang macam biasa. Tapi tak boleh turun, jalan sikit. Dijangka sejam lagi baru sampai rumah. Masa maghrib tinggal lagi 15 minit. Semayang dalam kereta isyarat. Tak, ada wudu, tutup aurat, tak payah qada, sah. Tu ni semayang atas kursi. Jadi kalau kita semayang atas kursi, pasal apa? Pasal tak boleh diri. Dah bawah, tak boleh duduk bawah. Boleh duduk atas kursi. Dah rokok boleh tak? Rokok boleh. Kalau rokok boleh, mesti rokok macam biasa. Rukun 13. Satu tak boleh buat, wajib 12. Faham? Bukan satu tak boleh buat, wajib 15. Wajib 8 saja. 7 jadi hilang. Tak. Rukun 13 wajib buat rukun. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu an sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Benda yang juzuk daripada ibadat tu sendiri. Jadi kalau 13 rukun, satu kita tak boleh buat, berapa wajib buat? 12. 3 tak boleh nak buat, berapa wajib buat? 10. Bukan 3 tak boleh buat, lepas tu kena buat 7. Kok mana? Yang tak boleh berdiri, dan rokok tak buat. Tidak sah al-maisur la yaskutu bil maksud. Kaedah kita benda yang ada benda yang mudah, benda yang payah, yang mudah tidak akan gugur. Yang gugur yang payah. Jadi kalau dia duduk atas kursi, boleh tak rokok macam biasa? Boleh. Wajib rokok macam biasa. Faham? Dia kaedah kita 13 mu tak boleh buat berapa? Tak boleh buat 1, wajib buat 12. Tiba-tiba mu tak boleh berdiri ya. Mu tinggal 2, diri dan rokok. Tak boleh. Faham? Rokok mu boleh buat. Soalan seterusnya, kita nak pergi tengok bola, boleh jamak tak? Nampak? Amalan ni bola, Kedah kalah. Saya GDT. Boleh tak? Ini masa berlaku lah. Setengah-setengah tu guru kata tak boleh, setengah-setengah guru kata boleh. Jadi kalau kita nak pergi buat maksiat, jelas nak pergi tengok bola, bukan nak tengok bola sangat. Nak pergi tengok perempuan sana apa semua, tu jelas maksiat. Maka ar-rukhasu la tunatu lil ma'asi. Kalau benda tu niat nak buat dosa, tak boleh. Tapi kalau berlaku di sana dosa yang kita bukan niat nak tengok perkara dosa, berlaku di sana dosa dan maksiat, boleh lagi jamak kosong. Kerana kita bukan niat nak buat dosa. Nampak?
macam rombongan lah pergi ke Desaru Johor Bahru atau pergi ke Batu Peringgi. Imam-imam dan Bilal daerah Kuala Muda satu bah pergi kerajaan bagi pergi Batu Peringgi. Berkailah haram tak haram dalam Islam pergi duduk tepi pantai tengok keindahan laut ciptaan Allah. Imam dan Bilal dan Tok Siok satu bah penuh geng-geng Kuala Muda paling muda umur 70. Walaupun mana imam Bilal Kota Kuala Muda, faham? Contoh jadi boleh jamak kosong lah kalau dua marhalah. Okey. Cuma sampai di pantai Batu Peringgi tengok-tengok orang putih penuh tepi pantai. Tu imam siap tidur lah tepi pantai nak tengok laut. Tu imam tu bila Tok Siok, tu imam tu bila Tok Siok, boh dia kaki duduk belakang. Tiba-tiba Mak Saleh pergi mari ke depan tu imam tu bila alamak. Dah Mak Saleh duduk tepi pantai takkan makan di kurung. Berak. Atas ni bubur tempurung 2 biji, bawah tutup dengan karipak. Jadi tu imam, Masya Allah. Tu bila ya Allah ampunkan aku. Tu siap. Kerana begitu. Dia tak pandai nak sebut. Jadi boleh nak jamak kosong? Boleh. Kerana mereka datang di situ bukan nak tengok benda tu. Tiba-tiba berlaku benda tu. Soalan seterusnya. Dah rasa tak sedap Rasa tak sedap dia Tok Guru kata tak boleh jamak nak tengok bola. Dia kata boleh. Rasa tak sedap tak usah buat. Balik pada asal, buat yang asal. 4 rakaat. Bila saya sujud sebenarnya saya tengok kaki imam ada najis. Apa yang perlu saya buat? Mufaraqah. Nampak? Pasal apa najis? Kita sudah beriktikad imam tidak sah. Dia syarat sah jadi makmum, kita kena iktikad imam itu sah. Kalau kita sudah berkeyakinan imam itu tidak sah semayangnya, tidak sah kita jadi makmum. Tahu dah imam itu tak sah, tak boleh jadi makmum. Ni ikut juga. Tahu dah imam salah naik 5 rakaat semayang zuhur, biarlah ikut juga. Hukumnya batal. Pasal kita iktikad imam salah. Ni dah ada najis, tak boleh pun. Tak boleh ikut. Ada najis yang boleh diselamatkan, baru jatuh atas kopiah imam, tahi cicak, tahi tiku, jatuh atas kopiah imam, makmum kena buat macam mana? Tegar subhanallah. Kena jatuhkan kopiah imam. Ni dia tegar subhanallah. Tiku lalu ke atas balasah. Jatuh tahi hak kerimpik, jatuh kepala tu imam. Kita duduk belakang, alamak tiku. Subhanallah. Cik Imam apa dia ni? Surah baca dah, Fatihah baca dah. Subhanallah apa dia? Ranah jatuhkan kopiah lah. Faham tak lagi? Siapa yang tahu Datuk Imam tak sah ikut, batal. Tu imam nampak aurat dah, faham tak lagi? Ikut juga, batal. Yang tak nampak, sah. Apa antara yang tak nampak apa dia? Hadas. Tu imam hadas besar, makmum nampak apa? Seorang yang makmum tahu, bini dia. Faham tak lagi? Tadi lepas jima, terus naik atas balasah. Tak mandi, tak ambil wudu. Tak ingat. Lepas jima, orang pun kata Allah tu imam pakai kain terus naik. Makmum tahu tak? Hadas besar. Tak tahu. Makmum tak wajib tunggu kat tangga imam mandi dah. Tak wajib tanya. Jadi kecacatan imam berhadas itu masturun, tersembunyi. Bila tersembunyi, dimaafkan kepada makmum. Benda yang tak boleh dilihat. Walaupun kamu ikut, sah semayang. Lepas semayang subuh baru Tok Imam kata, pengumuman saya sebenarnya lupa mandi junub. Dia panggil Tok Imam bangang. Tak payah khabar lah. Dah lupa mandi junub, wirid pendek-pendek, balik mandi lah. Semayang seorang pula. Dia pergi khabar ke orang. Makmum pun Allah kena semayang semula. Tak payah semayang semula. Kerana itu mastur tersembunyi. Tapi kalau jelas nampak tahi cicak, itu tak boleh. Faham lagi? Tak boleh ikut. Sebahagiannya mastur, sebahagiannya maknanya zahir. Kalau sebahagian tersembunyi, masa tersembunyi maaf.
Masa jelas tak boleh, tiada maaf bagimu. Contoh imam yang separuhnya tak tutup aurat, separuh semayang tutup, separuh semayang tu kita ingat tutup aurat, akhir baru kita tahu tak tutup aurat. Masa kita tak tahu dia tak tutup aurat, kita ikut sah. Bila sudah tahu tidak sah. Contoh tu imam. Semalam anak tu imam bila orang qomat, rumah dia sebelah masjid. Bila orang qomat Allahu akbar Allahu akbar, petik gelap masjid. Rumah tu imam pun gelap, masjid pun gelap, sangat gelap, hujan pula. Orang tak ramai dalam 40 orang ni sembahyang Jumaat. Tu imam pun dalam gelap raba-raba ambil jubah, pakai kopiah, faham lagi? Kancing baju butang jubah, tak pakai seluar, ada jubah, faham? Terus sembahyang. Raba dalam gelap, masuk dalam saf. Nampak-nampak macam tak apa nampak sangat. Makmum pun tak nampak pun imam. Dada imam rapatkan saf, betulkan saf. Allahu akbar sembahyang. Bila sedar masa sujud sujud pada rakaat yang kedua lepas baca kunut. Rupanya tu imam bukan pakai jubah, baju Melayu. Seluar dalam tak pakai. Faham tak baju Melayu? Baju Melayu tinggi ni, sekat ni ya. Jadi sujud balik awal. Habis ada peta baling si, kalau start nampak mergong, keluar habis kok bungkuk. Nampak tak? Jadi rupanya tak tutup aurat. Jadi batal tak tu imam? Mana-mana yang ikut lagi batal. Tapi imam batal tak? Imam tidak batal sembahyangnya. Pasal apa? Daripada awal dah telanjang ke bawah. Bila daripada awal dia angkat takbir, sah dah sembahyang? Tak sah, tak ada batal. Tak, dah tak sah, ada tak batal? Mana ada batal? Orang yang kentut 2 kali tak batal. Dah tu ustaz, tu guru abang kalau kentut batal. Tu kentut sekali, pun batal. Pun tak batal. 3 kali, pun lagi tak batal. Dekat dah fiqah. Ingatlah kentut batal sekali saja, 2 kali tidak batal. Pasal apa tak batal? Pasal yang pertama put dah batal, yang kedua bila batal kepala otak apa lagi dah batal dah. Faham tak ya? Soalan seterusnya, mak saya suruh menikah, saya nak mengaji. Adakah dikira derhaka? Itu bukan derhaka. Yang derhaka kamu tolak menyebabkan sakit hati mak. Beritahu dengan elok-elok, ya kita belum mampu lagi untuk berkahwin. Faham lagi? Sebab pasangan hidup ni orang tak boleh paksa. Faham tak? Orang tak boleh paksa. Sebab tu juru nikah dia akan tanya pengantin, awak suka tak kahwin ni? Awak setuju tak kahwin ni? Nak menjaga supaya tujuan kahwin lintas kuno, untuk duduk aman, bukan paksa-paksa. Jadi tak setuju bagi tahu molek-molek. Soalan seterusnya, kanguru boleh makan tak? Ada kanguru sini? Ada kanguru? Tak ada? Buat main sini dulu. Kanguru boleh makan. Dia Nabi mensifatkan binatang yang makan menerkam, dengan taring, dengan kukunya, rima belang, rima bitang, rima akor, rima kotok, kok anda lah, rima singa. Jenis tak boleh. Kanguru makan rumput, makan daun, makan buah, jalan macam kambing yang aksiden. Faham lagi? Cuk gitu. Bila sampai tepat dia duduk kat bawah. Bila nak berlari kaki 2. Hukumnya boleh makan. Perempuan kalau keluar air mazi syahwat, kena mandi wajib ke tidak? Tak kena mandi wajib. Mandi saja-saja je, panas tubuh boleh. Kerana keluar mazi tidak menyebabkan hadas besar. Semua yang keluar daripada kemaluan depan belakang laki-laki perempuan adalah hadas kecil, melainkan keluar haid, darah ni haid, dan keluar anak, dan keluar mani, baru hadas besar. Keluar kencing hadas kecil, keluar mazi hadas kecil, keluar wadi hadas kecil, keluar putihang hadas kecil. Keluar mani hadas besar. Mazi air syahwat
hadas kecil dan dia adalah najis. Soalan seterusnya, perlulah kita kena qada sembahyang orang telah meninggal dunia? Pendapat yang ramai di kalangan pandangan ulama-ulama 4 mazhab ialah tidak diqadakan sembahyang. Itu pendapat yang paling kuat. Dr. Wahbah Zuhaili berkata sebaiknya setiap lepas sembahyang fardu dan sunat kita hadiahkan pahala tersebut kepada arwah ibu bapa kita. Hak tu sampai di sisi jumhur ulama biiznillah, dengan izin Allah. Adapun kalau haji kita boleh qada. Adapun kalau zakat kita boleh qada. Kalau puasa kita boleh qada. Tanpa khilaf tu. Tapi kalau sembahyang khilaf ulama. Yang dhaif mengatakan boleh qada. Kalau yang mu'tamad tidak boleh qada. Yang sebaiknya setiap lepas sembahyang kita hadiahkan pahala sembahyang kita tadi kepada kedua ibu bapa. Masalah hadiah pada ibu bapa, ulama Ahlussunnah wal Jamaah terbagi dua. Pendapat yang pertama mengatakan tak payah doa-doa terus sampai pada ibu bapa. Pendapat yang kedua kita kena sebut. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab. Kita tak nak khilaf, kita sebut. Ya Allah, hadiahkan aku, jadikan pahala sembahyangku ini kepada kedua ibu bapa aku. Nampak? Itu yang terbaik. Soalan seterusnya, apa beza mahram dengan muhrim? Mahram orang yang tak boleh kahwin dengan kita. Muhrim orang yang niat ihram. Nampak? Mahram ni ada 3. Mahram dengan nasab, mahram dengan radha'ah, menyusu, ngopek, mahram dengan musyawarah, nikah. Mahram dengan nasab ada 7. Yang pertama, kalau kita laki-laki, mak kita, tok kita, tok nyang, tok nyuk dan ke atas. Yang kedua, anak perempuan kita, anak bagi anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, lagi bawah cicit, melekhubar, kunyit, habis ke bawah. Faham lagi? Golongan yang ketiga, adik-beradik kita. Kakak kita yang perempuan, adik perempuan kita. Nampak tak? Sama ada hak sama pak atau sama mak ataupun kandung. Faham lagi? Yang keempat, adik-beradik mak kita. Yang kelima, adik-beradik pak kita. Yang keenam, anak bagi abang kita. Dan anak bagi kakak kita. Itu 7 golongan. Itu mahram, tak boleh kahwin. Walaupun masuk syurga 2 orang ni, contohnya, tak boleh kahwin. Nampak? Abadah selama-lamanya. Dulu, kini, selama tak boleh kahwin. Yang kedua, mahram dengan radha'ah, dengan ngopek. Dia kopek anak orang, dia itu jadi ibu susu. Anak tu anak susu. Yahrumu bir radha'ah ma yahrumu bin nasabi. Haram dengan sebab menyusu tadi, apa yang haram dengan keturunan. Jadi dia lagu tu. Dengan siapa? Dengan budak ni lah. Dengan orang lain tak ada. Dengan budak ni saja. Faham? Tapi syarat lah. Kena 5 kali dan kena tak sampai 2 tahun. Nampak? Waktu ada orang tanya kita, Ustaz, dia isteri suami terminum susu isteri tak banyak, 5 botol. Faham lagi? Adakah terjadi dia jadi anak susu? Saya kata ya, suami itu jadi anak susu dengan syarat suami itu belum genap 2 tahun. Siapa sini suami tak sampai 2 tahun mu? Ada? Soalan seterusnya, kawan saya koma 2 hari, aksiden, dia kena qada tak sembahyang? Tak kena qada. Ini pendapat yang paling kuat, kerana dia tidak mukallaf pada masa itu. Syarat nak pikul taklid syarak ini 2 syarat. Pertama, akil. Kedua, balik. Memang balik dah lah, tapi akil tu tak ada, akal tak ada. Faham lagi? Maka tidak cukup syarat, tidak akilun balighun, maka bukan mukallaf pun. Maka bila bukan mukallaf, dari habis waktu sembahyang, menghabisi semuanya, dia tidak balik, tidak mukallaf, maka tidak wajib qada. Nampak? 2 hari dia tidak wajib sembahyang, tak ada tahu apa-apa. Tapi kalau tidur wajib qada. Dia tidur 3 hari 3 malam.
tu wajib qada tu, kerana dia taklif syarak. Tidur cuit dia bangun. Orang koma cuit bangun tak bangun. Dia berat daripada pengsan. Yang paling sedikit tidur batal. Kemudian pitam. Lepas pada pitam pengsan. Sebelum tidur ada lagi pula. Hilang akal, ada belum tidur. Dia panggil terlelap. Terlelap ni ringan, biasa 2 saat 3 saat. Tak ada orang terlelap sejam setengah, tu panggil tidur. Terlelap biasa bawa lori, tu tak bawa kereta. Orang Terengganu panggil khelak, biasa 2 saat je. Buka tengok Messi keliling nak potong kaki. Tu khelak 2 saat. Tak ada orang tidur, tak ada tidur bawa kereta, mana ada orang tidur. Kalau driver tak boleh tidur je, terlelap saja. Ada pula tidur daripada Lostor sampai ke Tanjung Maling tidur. Mana ada. Faham? Terlelap ya 2 saat. Lepas pada terlelap yang berat lagi tidur. Lepas pada tidur pitam kadang-kadang sampai tak tahu benda. Tidur gerak bangun, pitam tak bangun. Lepas pada pitam pengsan 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam. Lebih pada 2-3 hari dia panggil koma dia paling lama di Amerika 26 tahun tak silap, dan bangun hidup balik. 26 tahun. Lepas pada koma titik tu KO lah. Faham? Koma tu ada cerita lagi kalau kita tulis ayat. Titik habis dah, game over. Soalan seterusnya, haram tak seorang itu main forex? Tengah pendapat kata boleh, tengah pendapat kata tak boleh. Kebanyakannya haram yang atas kertas forex itu, kerana ada riba di sana. Nak forex yang selamat, kita beli wang tunai. Contoh duit Amerika US dollar sekarang kita beli, sebelum dia tu jadi naik lagi kita beli dulu. Contoh sekarang RM4 $1. Kita jangan beli banyak, beli $1 juta. Dah mau nak main forex sangat, takkan nak main RM2. Beli $1 juta. Tapi berapa ada sesakatan dia, ada sempadan dia, bukan sewenang-wenang. Boleh katok gendang, boleh bernyanyi. Kenapa? Perkahwinan. Begitu juga dengan hari-hari perayaan dibenarkan. Cuma hati-hatilah sekarang, walaupun ulama kata boleh bernyanyi, ni sampai mengganggu kampung. Sampai anak orang tak boleh tidur, kuat sangat. Itu mudarat. Tak ada, la darara, tak boleh. Bukan kata ulama kata harus bermuzik dan bernyanyi kerana hari raya, bukan harus ikut suka hati. Ada hak-hak dia. Sampai satu taman tak boleh tidur, la ilaha illallah. Tu bukan nikah, tu gila babi namanya. Faham lagi? Padang-padang lah lagu. Tapi elokkan lagu nyanyian perempuan. Kerana kita bimbang takut masuk dalam Allah kata fala taghdha'na bil qauli. Jangan kamu perempuan menyanyi-nyanyi mensedapkan suara. Ada laki-laki bukan mahram mendengar jadi seronok, takut jadi haram. Biar laki-laki sajalah. Karaoke pun boleh, yang pasang lagu pun boleh, nasyid pun boleh, qasidah lagilah boleh. Lagu-lagu patriotik takkan nak kata haram. Dipasang lagu patriotik haram tak? Tak, ulama kata boleh. Lagu patriotik kita dengar jadi sayang negara. Biru perpaduan kita semua. Apa dengar biru? Ni dah orang bang nyanyi lagi. Kita bukan kata karaoke itu boleh, semua boleh. Hati-hati, perlahan sudah lah. Lagu-lagu yang menasabah, orang nak makan pun sampai tersembur keluar nasi. Tengah orang terkejut habis. Slow je. Bergembira slow pada hari perayaan, pada hari perkahwinan. Ni kuat berdengung-berdegang orang bang Allahu Akbar, Allah cintaku. Gila babi namanya. Patut tutup dulu orang nak semayang dan sebagainya. Perlahan, bukan marah, perlahan. Soalan seterusnya,
Makmum masih sujud dengan imam telah baca tasyahud akhir, batal tak makmum? Tidak ada hadis nas dalam masalah ini. Yang ada ijtihad ulama. Ulama beri pandangan janganlah kita lama sangat bersalahan dengan imam. Bila lama sangat yang rupanya berlainan kedudukan, dia panggil fahish takhalluf. Perbezaan kita itu nampak keji. Jadi kalau imam semayang Allahu Akbar, tangan di sini, makmum Allah rendah sikit, itu perbezaan yang dimaafkan. Tapi kalau imam duduk tahiyat akhir, awak tertungging seorang-seorang, itu fahish, itu keji rupanya, bang. Jadi kalau panjang sangat, batal makmum. Setakat mana sekurang-kurang imam membaca tahiyat, sampai mana imam berkata Allahumma salli ala Muhammad, batal makmum. Makmum pula dia kata sunat sujud lama, sujud terakhir. Dengar Tok Guru kata betul, tapi bukan semayang berjemaah, semayang seorang, faham? Semayang witir, semayang tahajud, tak apalah. Sujud terakhir, sujud lama, 3 minggu sujud, tak ada masalah. Tak, ni semayang jemaah, dia buat tungging macam burung puyuh duduk cari cacing. Nah, orang duduk belakang tahiyat, dia seorang tertungging. Rupanya huduh tak? Huduh tak? Huduh tu fahish takhalluf. Nah, tapi itu pandangan ulama lah, lebih-lebih kurang lagu tu lah. Soalan seterusnya, kalau makan ibu susu, makan pil hormon keluar susu, maka jadilah dikira jadi ibu susu? Molek soalan ni. Orang perempuan, dia kalau tak kahwin ada susu tak? Tak ada susu, betul tak? Jadi tak usah duduk sedih lah. Anak dara sedih. Mak kata, Ani, mak duk tengok hang ni 3-4 hari dah, lain macam sedih sangat. Apa pasal? Saya duk tengok kakak-kakak semua ada susu, saya tak ada susu. Mak kata, susu kan pada otak kan? Mana dah kahwin lagi, faham? Ibu beranak sedih, mu anak dara lagi, mu ada suami baru ada susu, kalau Allah izin, tu tak? Batu dalam bab susuan, suami ni labanul fahli, tuan punya susu, tuan botol isteri, faham? Betul tak? Isteri Allah bagi dia 2 biji botol, faham lagi? Siapa punya susu? Suami. Isteri tuan botol, susu suami punya. Lembu punya susu, sapi dapat nama, bang. Batu dalam kes ini, isteri yang ada susu nak kopekkan anak orang, nak susukan anak orang, wajib minta izin tuan susu, faham tak? Kena bang, nak susukan anak akak begini-begini. Si suami kata boleh, silakan. Baru boleh. Jangan perempuan tengok mana suka saya lah, susu saya. Jauh tu botol awak. Susu labanul fahli, turangnya suami. Tak ada suami, tak ada susu. Sekarang ada teknologi, dia makan pil hormon, daripada badannya boleh menjadi susu, tidak banyak, sedikit. Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Setengah mengatakan boleh, setengah mengatakan tidak jadi anak susuan. Faham lagi? Mu nak ikut taklid, silakan. Soalan seterusnya, jikalau kita suka pada seseorang dengan tidak bermesej atas anda sebagainya, boleh tak kita suka ke seseorang, kita tidak sampaikan perkara itu pada dia? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Suka pada orang ni dipuji syarak. Yang tak boleh, tak suka ke orang. Orang ni tak suka, orang ni tak suka, orang ni tak suka. Biar suka semua orang. Dan dia tak suka kita, tak apa, asal kita suka orang. Sebab suka ni membuahkan pahala. Lagi banyak orang yang kita suka, lagi kita yang banyak pahala. Jangan pula orang kita suka kerana dia jahat, tak boleh. Suka atas nasab manusia. Tapi kalau awak maksud sini orang yang laki-laki dan perempuan, kita suka ke seseorang, jangan diam, bagi tahu. Okey, senang. Kalau diam, meranalah kita. Kita tengok comel muslimat ni, aku berkenang nak buat bini aku, bagi tahu. Ni tak tulis dalam Facebook. Terjumpa seseorang yang menarik perhatian hatiku, tapi lidahku kelu untuk berkata-kata. Waktu dia ulang 8 bulan dah dia ulang. Terbaru sekali kemarin paling banyak like, dapat 7 like. Faham lagi?
Ni sewe namanya. Dan mu suka dia pergi khabar. Seorang laki-laki zaman Nabi, dia khabar ke Nabi, ya Rasulullah, saya suka pada seorang wanita. Nabi kata, khabar apa? Aku pergi khabar ke dia. Faham tak lagi? Dia pergi khabar ketuk guru dah. Bukan nak pergi ketuk guru. Faham? Pergilah khabar. Pergi direct. Islam cukup mudah. Ad-din yusra. Agama Islam paling mudah. Berkenan. Kita nak perempuan lagu mana? Nak laki-laki lagu mana? Nak jenis suka saya, suka calon suami, suka main badminton. Pergi dewan badminton. Betul tak? Pilih. Saya suka suami, suka main burung. Pergi kat orang petani burung. Saya suka suami yang suka pergi kuliah. Pergi kat kuliah. Pilih. Betul tak? Allah bagi otak, kepala otak. Mudah. Nak ni nak pilih warak pergi dekat karaoke. Mana ada situ? Faham lagi? Jadi aku nak pilih lagu mana? Nak orang mengaji, suka dengar, suka kuliah. Kita nak muslimat yang suka pergi masjid, suka kuliah, suka agama. Pergi masjid, pergi pondok. Pilih je. Betul tak? Tengok berkenan. Tengok awek ni muslimat yang berkenan. Nak ikut dia. Balik lagi lepas kuliah ni, pagi ni ikut dia. Tengok rumah kat mana. Betul tak? Rumah sini. Kita pun tanda. Ambil gambar pintu pagar apa semua. Tanda dengan weh yang attitude berapa. Malam-malam esok lah pula mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya nak abang ni, saya berkenan dengan anak makcik yang pergi masjid tu lah. Saya tengok 10 kali dah. Betul tak? Jadi saya nak ambil sebagai calon isteri saya. Kalau setuju, ibu bapa saya masuk meminang. Jujur tak? InsyaAllah Tuhan tolong. Kalau ada rezeki jodoh jadi. Tak ada jodoh, mak dia bagi tahu terang, minta maaf lah, dia bertunang lah dengan ustaz janggut semalam tu lah. Nampak lah. Kalau ada jodoh aku, faham? Mudah tak? Bagi tahu, jangan sipang. Soalan seterusnya. Bangun batal wuduk, dia kembali nak solat Jumaat, tiba-tiba imam beri salam. Adakah dapat pahala Jumaatnya? Dapat. Pasal dia dihalang oleh uzur syar'i. Faham? Banyak mana dapat, wallahu alam. Orang yang nak mari masjid, tiba-tiba tayar bocor. Tak boleh mari, dapat pahala. Nak mari kuliah, nak dengar ilmu malam ni, pengajian tafsir, nak sambung hak semalam, tiba-tiba sakit, nak sekat jalan sakit perut, balik, maka dia dapat pahala datang kuliah. Ilmu je tak dapat. Nampak? Allah akan bagi sempurna. Kita terlupa, terlupa selalu semayang witir, semalam terlupa, kita semayang esok qada pukul 10 pagi, pahala macam semayang malam juga. Soalan seterusnya, betulkah kalau kita baring masa dengar azan mayat jadi berat? Tak betul. Dan yang betulnya, orang yang baring di sini orang yang tidur. Faham lagi? Tidak solat subuh, maka nanti mayat jadi berat. Itu baru betul. Berbaring lepas sembahyang sunat subuh, sunnah Nabi SAW. Faham lagi? Sunnah Nabi itu. Jangan pandai-pandai berbaring ya, berat dah. Berbaring di sini makna tidak herakan iqamah, tidak herakan jamaah, tidak herakan keparduan solat. Maknanya berbaring yang menghabiskan waktu sembahyang. Soalan seterusnya, saya ketagih ketum pula dah, dan macam-macam saya lakukan untuk berhenti minum, sampai sekarang tidak berjaya. Jadi apakah hukum minum? Senang je. Kalau yang mu nak berjaya berhenti, senang. Dah 40 tahun pun boleh berhenti semua. Sebab bila lama kita minum ketum, dia akan sebati dengan tulang kita, dengan daging kita. Jadi bila kita berhenti, tidak jadi penyakit, tapi dia ada efek sedikit. Kita akan rasa rindu, kita rasa serba tak kena, kita rasa sakit kepala. Dia akan hilang dalam masa 2 minggu. Lepas pada tu beres. Selamatlah kamu. Jadi kena betul-betul strong, kena kuat. Sebab memang benda yang hari tak usah ketung. Kita hari-hari makan teh tarik bagi. Boleh kita berhenti, kita pergi pada negeri yang tak ada teh tarik, susah hati kita. Kita boleh kalau tak ada teh tarik pagi tu je. Tapi kalau lawan juga tak mati pun.
Faham? Perasaan kita kuat kerana kita latih dia jadi sebati dengan diri kita. Mak berhenti betul, insya-Allah. Nah, doa pada Allah, beri kekuatan aku meninggalkan maksiat. Allah marzuqni quwwatan fi tarkil ma'siyah. Ya Allah, beri aku kekuatan dapat meninggalkan dosa. Allah tolong. Nah, Allah bukan maha zalim. Nah, dia maha adil. Nah, hukum ketua ni gitulah, macam ganja, dia mengkhayalkan. Kullu muskirin khamrun, setiap yang mengkhayalkan, pokoknya sama minum arak. Maka orang yang mati dalam keadaan tak bertaubat minum ketua, dalam Imam Zahabi riwayat hadis dalam kitab Kabair, dia akan bangun dengan alat-alat ketung dia tadi, dengan kolej, dengan apa, tergantung di lehernya di padang mahsyar. Orang yang suka baca Quran, pegang Quran di tangan padang mahsyar. Betul tak? Orang yang mati syahid dengan pakaian perang dia. Orang mati ihram dengan baju ihram duduk talbiyah. Orang suka duduk tasbih, dia pegang dengan tasbih. Dia pegang dengan kolej ketung. Nampak tak? Balik awal. Jadi mu pilih lah, mu nak bangkit macam mana akhirat kelak nanti. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ma mata alai. Dia akan dibangun pada mahsyar atas keadaan dia mati dulu. Dulu ustaz mengaji, cerita apa Tok Guru ustaz? Cerita yang ustaz gelak. Tok Guru kita dulu cengeng. Ada pelaya ni, school debab ni, kan ni, pelaya besar buka paip. Apa dia panggil? Gastung. Hak besar tu pun. Bila ada murid tengok tak, bang, dia katok atas latar. Nak gegar ni musalla. Nampak tak? Tu guru kita dulu. Bekeng. Ada orang cakap dia pambat balik. Nampak? Orang tua tu cakap. Orang tua dah 60, 70. Duduk sembang belakang. Pakcik dia orang nak bercakap pergi pantai. Nampak dah? Biru ke waktu? Dia orang biru dah. Nampak tak? Dia dah ada kelakar-kelakar Tok Guru kita cengeng. Tak? Cengeng. Muka macam rimah. Muka bakeng. Muka. Kalau seorang lagi orang panggil Haji Husin Warak dia panggil. Dia tengok dia mengajak, dia tak tengok kita. Dia tengok kita ya. Kalau kita mari dia duduk dah ada dah siap kita. Kita kena mari dia tak ada lagi. Mengaji lah rumah seorang sama seorang. Kita mari dia tak ada lagi beres. Sebab apa? Dia jenis tak buka tingkap malam. Panah. Kita boleh buka kipas. Pasal swih atas kepala dia. Buka kipas. Beres. Dia tengok kita buka kipas dia tak cara. Tak ada masalah. Okey buka kipas. Betul tak? Mengaji buka kipas. Kalau kita mari dia ada dah. Allah mak Tok Guru ada dah. Assalamualaikum. Duduk gitu. Boleh tak buka kipas? Tak boleh. Pasal apa? Swih atas kepala dia. Takkan nak minta kurang ajar. Betul tak? Tak buka swih 2 jam. Bukan kita benda senang tahrir, tasbih jamal, susah. Baca dah selesai wazalika. Duk main lagu tu. Tasbih jamal ni tebal ni 4 biji. 8 tahun. Duk main wazalika. Panas. Dia kancing sampai habis. Kita buka sampai kat ni. Serban tercabut habis buat kipas. Nak dobik. Lepas tu kipas. Tu guru dah kancing habis. Siap serban, kancing lengan. Orang warak. Peluh habis dah. Nak baca kitab. Tak tengok. Habis wallahu a'lam. Masuk dalam bilik. Kalau hampa lari 2 jam panas. Tapi nak dobik semua. Kalau ramai boleh tidur belakang. Kalau seorang nampak tak? Tapi yang cengeng tadi ayat dia bisa ayat dia.
Nampak? Ayat dia memang power-power ni. Nak ni nak mengaji, tak mau mengaji, nak jadi apa? Nak jadi beruk. Muka dah lebih kurang beruk. Tutup pun. Nampak tak? Habis murid-murid jadi baik. Nah, ini tak boleh kasar, jangan kasar, jangan apa. Semua tak boleh. Hang mengajar sendiri lah, mana? Soalan seterusnya, kenapa pula telur penyu boleh makan? Sedangkan maknanya penyu kita tak boleh makan. Oh, dia tak puas hati. Dia tak puas hati rupanya. Telur penyu boleh makan. Kenapa penyu kita tak boleh sembelih makan? Jawabnya, kenapa kita boleh minum susu mak kita? Kita tak boleh sembelih mak. Betul tak? Tanya hak tu dulu bagi selesai. Kenapa Tok Fakir ni cukur kepala? Adakah cukur kepala ini sunnah Nabi? Sudah kerja dah lah geng-geng pondok ni. Dengar baik-baik, cukur kepala kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang harus. Bilakah sunat? Iaitu baru lahir. Nabi kata wayuhul laku ra'suhu yauma sabihi. Dan dicukur kepala baby laki-laki dan perempuan, kepala jadi botak pada hari ke-7. Sunat cukur kepala. Bilakah wajib? Kalau kita bernazar. Contoh, nampak? Kalau aku dapat BRIM tahun ni, aku bernazar nak cukur kepala. Tiba-tiba dapat, wajib cukur kepala. Bilakah afdal cukur kepala? Bila laki-laki bertahallul. Itu sunnah. Cukur licin. Walaupun kita potong 3 helai rambut, kita tak pakai kata sah dah. Afdal ikut Nabi, cukur kepala. Lain pada itu, harus. Nabi cukur kepala masa tahlul haji. Masa biasa tidak. Nabi berambut panjang. Nabi rambut panjang, belah tengah rambut dia beralun macam laut. Sampai ke bahu. Jadi kita sekarang kalau orang pondok apa tak cukur kepala. Kita pun 2 bulan cukur, 2 bulan cukur. Bukan sunnah. Apa hukumnya? Mufti Mesir jawab, hukumnya harus, tidak menjadi kesalahan. Jika kita niat untuk memudahkan pengurusan, dulu ni kubur bapak tak pergi kubur Kristian. Jadi untuk apa pergi kubur kafir? Untuk minta ampun pada kafir itu tak boleh. Tapi nak tengok supaya kita ingat kepada kematian, dibolehkan. Sebelum kita teruskan, saya diwakilkan oleh pihak Madrasah Pondok Darul Muttaqin melancarkan kutipan dana untuk pembangunan masjid pondok. Jadi pelajar-pelajar yang menjadi petugas hendaklah bangun sekarang juga untuk memungut derma. Kita ada sesi kedua menjawab soalan. Soalan berbaki lebih kurang 400 soalan lagi. Jadi petugas akan gunakan beg lagu ni. Macam Datuk Vida ke apa? Ni. Beg lagu ni. Karung lagu ni. Sekarang juga bangun untuk mengutip derma. Kita ada separuh lagi soalan untuk dijawab. Kutip-kutip daripada depan ni. Tak wajib bagi Ini derma pondok saja. Tak wajib. Siapa bagi dapat pahala, tak bagi tidak berdosa. Cuma kalau bagi 2 wajib, dapat pahala dan ampun dosa. Dan 3 bonus kalau Allah nak bagi orang yang suka menyumbang, iaitu panjang umur, murah rezeki dan cerah kubur. Tak bagi tak berdosa dah. Jangan bimbang. Siapa yang tak nak bagi, buat-buat tidur.
Teruskan. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk pondok, kita tengok lagi soalan-soalan yang berbaki. Anak yang baru lahir di luar nikah dikira sebagai anak yatim kah? Contohnya tinggal tepi jalan. Dia tak kira tinggal tepi jalan ke letak dalam rumah ke. Anak yatim, anak yang kematian bapak. Faham? Bukan bercerai, yang kematian bapak. Kalau binatang yang yatim, yang kematian ibu. Dia terbalik binatang. Manusia yatim, kematian bapak, dan dia belum balik. Soalan seterusnya, teruskan kutip derma. Tadi kita bagi dah budak kutip ni, dia budak derma ni, mari ambil sekali lagi. Bagi 2 kali. Baru 2 kupang. Nampak tak? Kita bukan Sayyidina Abu Bakar. Sekali bagi habis licin harta. Kita singgit je. Takbir je kuat. Kalau kita ni buat dosa, ahli dosa, lepas tu kita tolong pula tok guru, dapat syafaat tak daripada tok guru pada hari kiamat? Wallahu a'lam. Kita nak kata tidak boleh pasti, tapi hari kiamat ni orang yang beri syafaat orang yang Allah izin. Siapa yang dia nak syafaat, wallahu a'lam. Nampak lagi? Cuma kita adat manusia ni, dia akan tolong orang yang dia suka, yang dia sayang. Walaupun kita ni orang fasik, kita tolong benda orang, tak usah kata tolong ulama, kita tolong binatang pun Allah sayang kita. Dalil kisah perempuan Nabi zaman Nabi Musa, dia ni pelacur, ahli zina. Ahli zina yang kesian tengok anjing, dia pun dia beri minum anjing. Lalu Allah ampunkan dosa dia, makna masuk syurga. Ini bukan tolong tok guru, tolong anjing je. Contoh. Jadi Allah, dia ni yaghfiru liman yasha', dia mengampun siapa yang dia kehendaki. Cuma kita lah, jangan memada dengan kita. Aku rasa aku lebih bagus sebab apa? Aku banyak tolong tok guru. Kita tetap fasik, tu merugikan kita. Hak tolong tok guru tu, hak tu teruskan. Cuma kefasikan kita itu buang. Jangan bagi jadi fasik. Aku dekat dengan pondok, aku dekat dengan madrasah, takkan aku nak fasik lagi. Betulkanlah apa yang tak betul. Apa hukum makan telur yang ada anak di dalamnya? Tak boleh ada anak dah. Kena sembelih lah anak tu. Dan kepala bentuk kejadian anak dia berdarah, tak boleh makan. Telur ada darah, tak boleh makan. Apakah hukum yang orang yang tak bayar upah bila siap kerja? Hukumnya dia berhutang. Kita upah dia tebang pokok rumah kita sebatang, dia kata boleh RM100. Lepas jatuh pokok apa semua, kita tak mau bayar. Jadi berhutang. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Kalau perang mati syahid, semua Tuhan ampun melainkan hutang. Jadi hati-hati. Banyak lah ni. Tu baru RM100. Kalau bilion-bilion, ambil duit rakyat, bayang. Kontraktor dapat projek 2 juta, ambil barang simen apa semua dekat hardware, habis kat 300-400 ribu barang, dapat projek bayar apa semua, tak bayar duit hardware, tutup terus hardware. Banyak berlaku dalam Malaysia, bankrupt terus, tak bayar. Dia senang lenang beli BMW baru, jalan dengan anak bini, pergi umrah pula 4 beranak. Duit dapat hardware 200 ribu tak bayar. Ini semuanya ahli neraka belaka. Bukan saya kata, Nabi kata. Faham tak lagi? Ambil harta orang tak betul lagu ni, wajib masuk neraka. Mani kata ta'ah hakam ri'im muslimin aujaballahu lahu nar wa harrama 'alaihi jannah. Barang siapa ambil hak orang lain, harta orang lain, tidak betul, ni jalan antaranya, Allah wajibkan dia masuk neraka. Dah syurga macam mana? Wa harrama 'alaihi jannah, Allah haramkan mukanya masuk syurga. Kontraktor tadi. Nampak? Laki-laki kata, ya Rasulullah, wa in kana yasira, kalau sikit bukanlah juta-juta, mana 2,000 3,000 je tipu orang, tak bayar. Faham? Nabi jawab, walau qadiban min arab, walaupun 50 sen, 5 kupang, sebatang kayu sugi saja, wajib masuk neraka. Ingatlah yang sengaja berhutang buat projek tak bayar duit orang, go to hell.
Siapa kata? Nabi kata. Kita tak boleh menentukan orang masuk neraka, betul tak? Dah Nabi kata. Dulu saya dan kawan saya tak semayang. Sekarang saya nak qada berjemaah, boleh tak? Boleh. Dia dulu berjemaah tak semayang. Bukan semayang jemaah dulu. Dia dulu tak semayang berjemaah. Hari mana ramai grup dia tak semayang, bang. Dia ni nak semayang dah. Alhamdulillah. Allah tak heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau bertaubat. Tu je. Allah buat kita ni lemah, betul tak? Jadi dia tak pelik tengok kita buat dosa. Khuliqal insanu dha'ifa. Dia jadikan manusia itu lemah. Nah, bukan power, lemah. Tapi dia pelik, tak mau minta ampun pada aku. Itu pelik. Nah, dalam hadis kursi Allah kata ajib tu. Mana pelik sungguh. Nah, dan pintu keampunan aku sangat luas, seluas langit dan bumi. Jadi dia ni nak qada berjemaah. Boleh. Soalan seterusnya. Isteri kerja, laki tak kerja. Tapi laki sihat badan dan tubuh badan. Kuat lagi ustaz. Jawabnya, mana soalan dia? Itu bukan soalan, tu cerita. Dia kata isteri kerja, suami tak kerja. Suami tubuh sihat dan kuat. Mana soalan? Nampak tak? Soalan lupa nak tulis. Jadi nak jawab macam mana? Dia nak bagi tahu je lah. Warta berita jadi. Jadi jawab kita tolong soalan. Awak setuju tak awak kena bekerja, suami tak kerja? Setuju lah, setuju, tak ada masalah. Hak memberi nafkah itu ke atas suami, bukan isteri. Ingat bila kita dah berkahwin, beri nafkah. 3 perkara wajib kita tanggung isteri kita sampai mati. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Makan, minum 2 kali sehari. Nak bagi pagi sekali 2 kali pun boleh. Nak tengah hari sekali, petang sekali boleh. Petang dengan malam buat 2 kali boleh. Tengah hari bagi 2 kali pun boleh. Asal 2 kali. Faham? Pakaian 2 pasang setahun. Wajib kita bayar ke bini kita. Sepasang tu lagu mana? Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, kain luar, kasut, stokin dalam, kasut luar. Faham? Wajib 2 pasang setahun. Lepas tu tempat tinggal. Nak tempat tinggal tu kita banner sendiri boleh, upah tukang buat boleh, sewa rumah orang boleh, duduk rumah mertua boleh, asal yang munasabah dan layak dengan isteri kita. Tiba-tiba isteri kata, tak apalah bang, abang tak pandai kerja. Saya lah kerja. Abang dia memang tak pandai kerja. Sikat rambut dia pandai. Faham tak ni? Jadi isteri kata, saya lah kerja, tak apalah. Dia menggugurkan hak. Boleh. Faham? Kerana dia yang berhak menggugurkan hak. Pasal wajib atas bayar ke dia. Orang lain tak boleh gugur hak. Jangan suami kata, abang tak payah bayar tu. Pasal hang dah kerja dah, makan gaji, jadi abang tak wajib bagilah tu. Bini dia kata dah betul lah, memanglah lagu tu. Dua-dua bodoh. Betul juga macam wajib suami kena tanggung walaupun isteri itu gajinya besar. Contoh gaji isteri 85,000 setahun, sebulan. Dia kontraktor. Suami 850 sebulan, konduktor. Wajib juga suami tanggung 3 perkara tadi sampai mati. Dan isteri tidak wajib keluar walau 1 sen pun, tak wajib keluar. Itu Islam. Faham? Isteri sunat saja, isteri yang kaya bantu suami. Tapi kalau isteri kata tak payah bagilah tiap-tiap bulan, duit semua saya bagi, abang tak payah. Gaji abang tu nak beli tiup kereta saya pun tak lepas. Dan isteri dia pakai kereta mahal, Bentley. Tiup kereta saja dah 3-4 ribu. Faham? Gaji laki 800. Faham tak? Tak ada masalah. Ni malah kerja. Banyak ni suami malah kerja, isteri kerja. Kerja dia orang pusing sembang kedai kopi. Ramai. Salah siapa kalau dapat suami lagu ni? Salah isteri. Salah isteri juga. Hang yang pilih dia. Bukan orang paksa. Betul tak? Hang yang pilih laki lagu tu. Dapat. Lepas tu kalau laki-laki nak kawin, Ustaz, bini saya tak pandai masak. Teruklah. Salah. Pasal apa pula saya, bini saya? Dah hang pilih tak pandai masak. Pasal apa tak kahwin dengan tukang masak? Tak tahu lah, dulu saya tengok comel berkenan terus kahwin. Lah, lepas tu apa bising hal masak pula? Ingat, mu nak pandai masak, pilih bini yang pandai masak. Nak isteri suami yang baik, rajin bekerja, pilih yang rajin bekerja. Yang hang pilih kaki pemalas ni apa pasal? Lepas tu nak buat tanya pula sini. Betul tak? Waktu 6 bulan nak pilih suami, nak pilih isteri 6 bulan. Jangan tengok 6 minit.
6 bulan cek habis sempat dia main. Pejabat semua kita pergi. Masjid mana dia pergi kita tanya AJK. Nak tanya sikit ni orang ni. Kenal. Dia pernah main masjid sini. Memang dia pernah main sini. Dan macam mana dia pendapat pasal dia berminang saya. Oi, bahaya dia ni. Sejak dia main ni speaker hilang. Apa semua. Tak, kita nak dapat maklumat. Tak nak. Kita pun tahu dia ni memang kuat mencuri. Kita pun memang minat pencuri dari kecil. Akan kahwin. Nah, 6 bulan laki-laki perempuan nak buat calon suami, calon isteri. Tidak, tidak dapat kaki jahat, tumbuk bini apa semua. Nak, Soalan seterusnya, wajib tak kita ini menjadi alim? Alim ini maknanya tahu. Nampak? Tahu je. Cuma biasanya bila kata alim, orang yang banyak ilmu. Asalnya alim makna tahu, lawannya jahilun, tidak tahu. Bila tahu alimun. Alimun makna tahu, orang yang tahu. Jadi adakah kita ni wajib tahu? Ya, wajib tahu fardu ain. Kekah jawablah. Fardu ain wajib semua tahu. Orang yang tidak dungu, tidak bengong, tidak bodoh wajib tahu. Belajar sampai tahu fardu ain saja. Tak wajib jadi ustaz, tak wajib jadi kiai, jadi tok guru, jadi maulana, tak wajib. Sekadar lepas fardu ain sudah memadai. Siang cari kerja 10 jam cari duit, malam hadirlah kuliah ilmu 1 jam. Faham? Cuma pandai-pandailah memilih. Pasal kuliah malam ni bukan semua kuliah. Kadang-kadang tausiah, kadang-kadang ceramah, kadang-kadang tazkirah, kadang-kadang kuliah. Jangan tersilap. Dia main tazkirah aja 18 tahun tak lepas bab wudu. Ada orang dia follow ustaz pasal best ustaz ni kalau cerita alam kubur, cerita kisah malaikat, cerita kisah langit-langit, kisah Nabi dulu-dulu. Dia follow 18 tahun. Lalah tak tahu rukun istinja berapa perkara. Pasal apa? Dia tidak pergi kuliah. Dia dengar tazkirah banyak. Jadi kena hati-hati. Okey. Soalan seterusnya. Zaman dia Nabi dulu ada parti-parti ke? Nampak? Tak ada. Pasal Nabi ni pemimpin. Tidak ada parti-parti apa. Nabi seorang, dia pemimpin. Kemudian Nabi pesan dengan sahabat yang akan jadi khalifah. Maka jadilah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Jadi sekarang kita duduk dalam sistem macam tu. Majlis syura tak ada. Kita duduk lahir pun dalam negara sekular. Yang membelakangkan peraturan Al-Quran dan Sunnah dalam kenegaraan. Jadi apa tugas kita? Kembalikan sistem syura yang ada. Jadi tidak wajib satu jalan saja, jalan politik, macam-macam jalan dibenarkan asal matlamatnya sama. Cuma jangan jalan yang satu mempelekehkan jalan yang kedua, jalan kedua mempelekehkan jalan yang ketiga. Matlamat kita sama. Bila sebut pondok sama, nak melahirkan orang-orang pelajar-pelajar yang tahu agama. Ni lagi balas pondok ni kutuk pondok ni, pondok ni kutuk pondok ni. Ini tidak betul. Lepas tu kata haram, tak boleh tali. Kami orang pondok, politik haram. Tak ada zaman Nabi. Dalam zaman Nabi ada pondok? Ada tak? Tak ada lagi lah. Nabi tak lagi. Ada tak wafat lagi. Faham? Bila dah wafat sampai zaman Imam Malik dia ada madrasah dah. Dia sampai zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Hanbali dia ada politik dah. Tak apa, politik Islam. Okey. Soalan seterusnya. Kalau kita menggadai dalam keadaan berbaring, boleh atau tidak? Gadai apa? Gadai barang. Gadai apa? Menggadai. Dia pergi gadai barang di kedai, dia berbaring. Boleh tak? Soalan apa lagu ni? Membeli. Jual beli ke apa? Tak tahu lah. Menggadai apa? Menggadai. Salah tulis tu. Apakah hukum dua imam? Boleh dan tidak boleh. Bila boleh? Imam sudah habis, kita buat imam baru pula. Faham? Siapa aja ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habislah. Kita buat jemaah baru. 2 jemaah. Boleh. Tapi kalau kita mari seorang, 2 orang, imam sedang tayat akhir, jangan buat jemaah baru terus masuk. Faham? Allahu Akbar, duduk tayat akhir.
Imam tengah semayang, kita buka imam baru dalam masjid rawatib haram, kerana membuka ruang fitnah. Dalam tempat yang tidak ada imam rawatib macam R&R, tepi-tepi jalan banyak berlaku jemaah, dimaafkan pada syarak, kerana benda tempat tu memang kalut. Soalan seterusnya, dulu kawan saya ni kerja, lepas tu dia berhenti kerja dah. Sekarang dia pergi ngaji pondok, jadi tok pakir. Apakah dia kurang adab dengan Allah? Pasal apa pula kurang adab? Berhenti kerja kurang adab. Kita ni pilih nak mengaji ke tak nak mengaji, pilih. Nak mengaji lama duduk dalam pondok lah senang, duduk dalam pondok. Nak mengaji siang nak cari duit, kerja pejabat, malam mengaji di surau masjid, silakan, boleh belaka. Hidup kita ni bukan akhirat saja, dunia dan akhirat. Dengan ilmu dunia ni kita nak senang dalam dunia, dengan ilmu akhirat kita tak mau susah di akhirat. Semua cari di sini, betul tak? Bukan nak warak semua nak ngaji pondok. Siapa nak bawa kapal terbang? Tok guru tak berani aku nak naik. Pilot sakit perut, 400 orang pelajar pondok dengan tok guru lah nak naik kapal terbang balik daripada Madinah main sini. Tak, kepala pondok kata tak apa, kita suruh tuan guru bawa, ambil berkat dia. Nak naik? Aku tak naik. Mampu habis. Mana ilmu dunia tu penting juga. Jadi kena pandai bagi-bagikan. Kita bawa nama pondok, bawa nama tu guru. Itu bukan nak lahirkan Islam macam tu. Islam Tok Pakir ni yang kita nak, yang sayang pada semua orang. Nampak? Soalan seterusnya, apakah hukum mengumpat? Mengumpat haram. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut hal saudara kamu seagama yang dia tak suka dengar. Hal laki dia, hal bini dia, hal rumah tangga dia. Tapi hal yang baik-baik boleh cerita, tak ada masalah, walaupun 5 jam. Tapi hal baik-baik ni orang tak nak dengar, pasal tak ada isu. Assalamualaikum Cik Ani. Waalaikumsalam. Lama tak tengok Kak Leha, gemuk dia ni macam gajah. Tu lagu tu lah, mulut jahat. Nak main apa kan? Mana ni nak cerita lah ni Tok Guru pondok kita ni, Darul Muttaqin ni. Apa pasal? Tak tahu ni. Tak tahu ni, cerita baru pula. Apa dia? Dia bangun pagi hantar pukul 5. Lepas tu dia mandi. Lepas tu 5:30 dia pergi musola sembahyang. Lepas tu lepas wirid apa semua sembahyang apa semua, dia balik pondok dia balik. Lepas tu dia makan, bini dia buat cok kodok apa semua. Lepas tu pukul 7 baru dia buka kitab. Kepala otak cerita apa ni? Jadi benda yang betul orang tak nak dengar, betul tak? Tu manusia tak mau dengar tu. Tak ada masalah, tak ada isu. Orang nak dengar lagu mana? Kahwin pula dah. Tok Guru kita kahwin pula dah. Duduk. Nak buat air kopi. Tu baru best. Nampak? Cerita habis ni orang lah, itulah inilah tak. Jahat, Melayu ni jahat. Macam Israel juga Melayu. Dah semua perangai Melayu, tak kira Kedah Terengganu sama jahat. Tak kahwin dia kata tu, dia kata apa? Tak kahwin dia kata tak kuat. Penyakit mati pucuk. Sedap dia kata mati pucuk. Kawan tu nak mengaji dulu, baru sampai umur 40 nak kahwin, dia kata mati pucuk. Betul tak? Jahat Melayu, mulut muka adalah uduh. Betul tak? Orang putih muka comel. Orang putih dia buat dosa, minum arak, berzina boleh, tapi mengumpat orang putih tak suka. Kalau orang biasa duduk di Eropah, di antara orang putih ni perangai yang dia tahu dia tak suka mengumpat. Kalau kita pergi rumah orang putih lah, kita mengumpat jiran sebelah, dia halau lah. Jahat dia kira. Mak Saleh tu lebih, tak suka mengumpat. Kita kopiah tak pada jahat. Tak kahwin dia kata mati pucuk. Kahwin awal gatai dia kata. Kalau hak perempuan tu tua lah, bini lelaki tu muda, dia kata main bomo.
Kalau yang laki tua 60, bini 23, dia kata nak makan pesaka. Kalau sama umur, perempuan 24, laki 24, dia kata tak molek lagu tu. Yang molek perempuan 24, laki-laki 27 ke. Oh, dia boleh atok balik. Molek dah laki-laki 26, perempuan 22. Dia kata hak laki-laki tu besar sangat, macam peti air. Nampak tak? Semua tak kena. Molek dah kurus comel dah hak laki-laki tu 26, perempuan 23. Dia kata perempuan hitamnya. Aku tengok kaki macam ulas jering. Nampak? Betul tak? Molek dah kahwin, molek dah, tak boleh nak kata apa dah. Tunggu nanti tunggu dia kahwin seorang lagi, tak cukup bini. Itu mulut Melayu, mulut api neraka. Betul tak? Soalan seterusnya, ayah boleh jadi wali ke? Jadi saksi nikah ke apa? Pasal tak semayang? Tak boleh. Wali ni kena rasyid, kena juruh, kena molek. Molek bukan muka comel, muka macam lembu lah apa, perangai comel. Kalau tak semayang ni jahat pada iblis. Iblis tak nak hormat Nabi Adam, sujud Nabi Adam, illa iblis aba wastakbara. Iblis kalau suruh sujud pada Allah, iblis sujud. Orang tak semayang, tak mau sujud pada Allah, huduh dari iblis perangai, maka tak boleh jadi wali. Lepas tu siapa suruh dia bertaubat? Ayah ada tapi fasik. Pasal apa? Tak semayang. Ayah, saya nak ayah jadi wali, tapi ayah tak boleh jadi wali pasal tak semayang. Ayah taubatlah, saya nak ayah jadi wali. Ayah kata tak apalah, saya taubatlah sekarang juga. Faham? Boleh jadi wali on the spot, senang je. Tapi kalau saksi, bila taubat hari ni kena tunggu setahun baru sah jadi saksi. Faham? Saksi taubat hari ni 2 orang nak jadi saksi nikah tak boleh. Hari ni baru taubat, dia kena setahun lepas taubat. Nampak? Dah ayah kata tak apa, aku tak mau semayang sampai bila-bila. Hang tak sana ajak aku. Berpindah kepada Tok Ki. Sini panggil apa? Tok Wan. Tok Wan. Tok Wan pula ada dalam penjara lah Ustaz. Jual buat batuk. Tak boleh jadi wali. Nah, adik-beradik pula kecil lagi, yang laki-laki, perempuan tak boleh jadi wali. Duduk dalam buai, ada adik-adik. Adik baru umur 8 bulan, tak boleh jadi wali. Nah, anak saudara tua, dia lupa, tak ingat, OKU, tak boleh jadi wali. Bapak dara pula tak balik-balik. Nak tak tahu pergi mana pun tak boleh jadi wali, tak cukup, barulah ambil wali lain. Dan tapi kalau ada wali fasik tu juga, tak ada wali lain, maka dibenarkan. Soalan seterusnya. Jadi kita petugas tadi hendaklah bertugas sekali lagi, round sekali lagi untuk memungut derma, kerana ramai yang baru hadir. Budak-budak petugas jalan sekali lagi sambil-sambil kita ada masa 24 minit saja lagi untuk selesai. Adakah sah iman seorang yang tidak tahu sifat 20? Sah. Apa tak sah pula? Orang masuk Islam bukan dengan sifat 20, bukan dengan tauhid 3 serangkai. Masuk Islam dengan 2 kalimah syahadah. Faham? Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia jadi muslim. Iman ke tak? Kalau dia mengisbatkan makna syahadah dalam hati dia, dia beriman. Okey. Dan kenapa kena mengaji sifat 20 pula, akidah Asy'ariyah pula, ataupun tauhid salah pula dan sebagainya? Daripada Ahlussunnah wal Jamaah kena hadir pula kuliah akidah, kena hadir pula kuliah tauhid, supaya syahadah kita ini selamat. Bukan kamu kafir, kamu sudah Islam dengan 2 kalimah syahadah, tapi nak syahadah kita ini selamat, aman, tidak rosak, tidak punah sampai pada hari kita bertemu dengan Allah. Hadirlah majlis-majlis tauhid, majlis akidah. Biar kita faham apa makna akidah yang benar, perkara yang boleh merosakkan akidah dan sebagainya. Kita sebenarnya tak wajib belajar perkara yang membatalkan semayang, perkara rukun semayang yang wajib belajar. Tapi kalau kita tak tahu, boleh jadi kita rata semayang kita tak sedar, maka tak sempurna. Kena belajar yang
membatalkan solat. Jadi kita kena hadir juga, dah belengar sifat 20 dan sebagainya, nak tahu apa maksudnya kita beriman yang betul. Takut kerana apa? Kerana pada zaman Mu'tazilah itu, zaman Abu Hasan Asy'ari berpecah belah firqah-firqah yang menyeleweng akidahnya. Semua mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Kalau kamu masuk Islam 2 syahadah, kalau duduk seorang diri di atas bulan, tak ada masalah. Saya ngaji dah sifat 20. Tapi dalam kehidupan kita banyak benda yang menyeleweng. Sekarang macam-macam dalam Facebook dan internet, penulisan-penulisan yang jelas bercanggah dengan yang kita duk belajar sifat-sifat Allah. Soalan seterusnya, apakah perkara yang menghalang kita daripada ibadah? Banyak benda. Kadang di antara sebab yang kita jadi tak boleh nak buat ibadah, dosa kita. Kata Imam Ghazali, ikatan dosa kita ni, belitan dosa. Siqatu zunubi yamna'u min khifatil ibadah. Belitan dosa itu, kita tak buang dosa tu, dia belit tubuh kita. Dia menyebabkan kita jadi tak mudah mengerjakan ibadat. Di antaranya dosa. Jadi buang dosa tu, baru tubuh kita ringan. Jadi kalau kita rasa berat nak sembahyang subuh, berat nak pergi mengaji, banyak dosa. Faham? Banyak dosa. Imam Ghazali ni dia pakar. Bukan pakar hadis PhD tu kan. Dia pakar bagi kajian hati manusia. Soalan seterusnya, semasa tawaf di Kaabah saya tersentuh bukan mahram, tak sengaja, batal atau tidak? Hukumnya sentuh tak apa, tak batal, asalkan tidak asalkan berlapik. Jadi kalau tidak berlapik atau tidak, awak tengok tawaf berlapik tak, tidak sentuh, tak perasan lah pula berlapik ke tidak, tak batal. Sahih memang tak berlapik, memang kena, tak ada masalah. Benda ni berlaku perselisihan. Bila dalam keadaan kita kepayahan, diberikan hukum kelonggaran. Imam Syafi'i pun sebut sendiri, al-umur iza dhaqat ittasa'at. Asalnya dikira batal, tapi oleh kerana kamu tidak sengaja, boleh taklid pandangan yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan tidak batal jika tidak ada syahwat. Dia lagi, jangan sengaja-sengaja pula. Soalan seterusnya, seorang perempuan mati suami, apa yang boleh, apa tak boleh? Dia mati suami. Memanglah kita ni bila kahwin, kita sayang tak bini kita? Sayang. Isteri sayang tak suami? Sayang. Okey, memanglah. Tapi sayang lagu mana pun, dia tidak boleh semua sama mati sama hidup. Mesti mati salah seorang. Betul tak? Kadang-kadang mati bini kita dulu, kadang-kadang kita mati dulu. Yang elok bini mati dulu. Nampak? Sebab apa? Sebab bila bini mati dulu, suami boleh pergi ke kubur selalu. Betul tak? Kalau suami mati, isteri tak boleh pergi ke kubur, boleh pergi jarang-jarang, sikit-sikit saja. Itu kelebihan isteri mati dulu. Tujuh ke perempuan? Tu suami pergi kubur bini, duduk kat nisan baca doa. Bini muda cabut upuk. Nampak dah? Bini baru. Baik. Allah kata ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang mati suami, dia kena beriddah dan kena berkabung 4 bulan 10 hari. 1 bulan 30 kali 4 120. 120 campur 10 130 hari. Faham tak ke? Dia kata 30 hari